Hello. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Mana Extra. Hari ini saya berseorangan kerana kita masih lagi di bawah PKPB. Jadi saya punya partner jauh tak dapat nak join sekali. Tapi tak apa, kita akan hubungi dia. Kita akan online bersama dia. Jadi jika anda sedang menonton atau mendengar ketika ini, anda sedang berada di Kepo Podcast. Hari ini kita pun nak cerita sikit. Bukan cerita apa, kita nak bual-bual topik-topik yang mengenai pengalaman-pengalaman seram yang korang pernah lalui ataupun kami pernah lalui atau kita pun pernah dengar. Jadi kita try contact kita punya co-host. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello. Semua okey Alhamdulillah. Hari ni kita tak dapat lah bersama sekali. Jadi kita jauh. Alright. Jauh lah, kita first time duduk berjauhan macam ni kan. Yes, kita agak susah agak. Ya, betul tu. Jadi kita nak hari ni kita nak sembang-sembang pasal cerita. Mungkin ada pengalaman, setiap orang ada pengalaman seram yang dilalui. Betul. Kan, macam aku pun ada, macam kau pun ada. Mungkin kau nak kongsikan sikit. Kau mungkin ada cerita-cerita seram kan. Memandangkan kita tak ada tetamu hari ni, jadi engkau lah je menjadi tetamu kita pada hari ni. Kita hanya borak-borak berdua je. Kita tak boleh ada tetamu. Ya, sebab ada tetamu kita akan ambil. Betul, disebabkan kita masih lagi di PKP ni, jadi kita kenalah akur. Okey, janji kita punya ni semua selamat. Alright. Jom, mari kita sembang sikit. Mungkin kau ada pengalaman, kau boleh ceritakan sikit yo. Aku kalau pengalaman seram ni ada dua atau tiga yang aku ingat lah. Yang memang aku tak boleh lupa lah. Memang daripada pengalaman kau sendiri lah. Ya. Memang daripada pengalaman aku sendiri. Okay, alright. Aku tak ingat tahun berapa. Tapi masa tu lebih kurang darjah 6 darjah 1 lah, lebih kurang lah. Budak-budak kan. Oh, darjah 6 darjah 1. Okay. Lebih kurang. Alright. Balik kampung aku kat Kelantan. Jadi kita orang biasalah, saudara mara ramai. Dan kita orang biasa malam je kita orang jadi burung hantu ni, kita orang keluar. Alright. Jadi nak jadikan ceritanya, sepupu aku ni rumahnya jauh daripada rumah nenek aku. Jauh tu tak apa jauh sangat, dalam 2 km ke 1 km lebih lah. Kita jalan kaki biasa. Jalan kaki daripada mana? Daripada rumah nak ke? Daripada rumah nenek aku nak ke rumah dia. Kebiasaannya kita orang akan jalan kaki. Okey. Tapi untuk sampai ke rumah dia yang lebih kurang 1 km lebih hingga ke 2 km tu, kita kena lalu dua kubur. 2 kubur 2 kubur. Bunyi dia. Lepas tu lalu 2 kubur. Dia boot terus sampai tu. Lepas tu aku kena lalu 2 kubur. Jadi kita orang jalan lah. Aku berdua je dengan dia. Sepupu aku yang lain, ada yang daripada KL belum sampai, ada yang daripada JB juga pun belum sampai. Jadi yang biasa sampai rumah aku lah. Time tu pukul apa? Time tu pukul 11 lebih. 11 lebih lah. Malam. Dah kenapa kau jalan kaki? Kenapa kau jalan kaki? Kita orang memang suka macam tu. Okey. Sepupu aku ni memang suka benda-benda macam tu. Time tu kau dah jawab apa? Aku tak salah darjah 6 ataupun darjah 1. Sama ada 2 tu lah. Yang penting masih budak lagi lah. Alamak. Okey, alright. Lepas tu, apa jadi? Keluar daripada rumah nenek aku, kita orang akan lalu ladang getah. Ladang getah ladang getah dulu. Baru kita orang akan jumpa pekan. Tak adalah pekan. Macam ada kedai-kedai lah kat situ. Jadi, aku jalan dengan sepupu aku. Kita borak macam biasa. Perjalanan, lintas jalan, lalu kampung-kampung kan. Perjalanan macam biasa. Tapi ada kawasan kubur. And
Kita belum jumpa kawasan kubur lagi. Ada kawasan kubur, 2 kawasan kubur kat situ yang kita orang kena hadap. Alah. Kawasan kubur yang kita orang kena hadap. Jadi aku jalan yang pertama, pasal aku tak tahu aku nak kata aku tak takut. Aku takut. Tapi aku tak fikir. Yalah budak kan. Aku tak fikir sangat. Lalu kubur pertama aku relax jalan buat dah dengan sepupu aku. Boleh tengok-tengok lagi kubur kat situ. Masih tak ada fikir apa-apa. Lepas tu kita sampai lepas pokok besar. Lepas tu kita ada jalan jumpa kubur yang kedua. Okay. Aku pun jalan yang kubur kedua. Masa tu dah pukul around dekat-dekat pukul 12 lah. Mungkin 12 ataupun 10 pukul 12 lah tengah malam. Tapi aku tak fikir apa-apa. Aku still boleh jalan macam biasa. Dengan sepupu kau lah. Okay. Aku dengan sepupu aku. Sepupu aku ni pun agak sepupu aku ni atas aku setahun. Okay. Jadi bila aku dah sampai kat kubur kedua, nak penghujung kubur kedua tu, sepupu aku pun cerita. Dia kata, jalan ni keras tau. Aku keras yes, aku cakap keras sebab bila dia cakap jalan ni keras, aku terus sampai dalam jiwa aku satu benda tau, macam terus naik. Macam aku alamak, aku mula-mula tak fikir. Tapi bila dia cakap macam tu, semua benda dah terbayang dalam kepala otak aku, dah macam-macam dah masuk. And then kita teruskan perjalanan. Dah makin laju lah jalannya lepas pada dia cakap tu. Okay. Jalan dalam lebih kurang 5 minit 10 minit dia akan sampai rumah dia. Daripada yang kubur yang kedua tu lah. Yes, kubur kedua tu memang taklah berapa jauh sangat daripada rumah dia. Okay. Sampailah ke rumah dia. Okay, kita orang pun lepak lagi. Biasa kita orang kalau balik kampung memang tidur lambat. Pukul 3 pagi baru tidur. Lepak kat rumah dia. Budak-budak. Yalah budak. Lepak kat rumah dia, berborak-borak kan. Lepas tu mak aku telefon. Mak aku telefon, balik sekarang. Sebab besok nak bangun nak pergi rumah nenek. Nenek aku belah sana, belah mak aku pula. Yang ni nenek belah bapak aku. Okay. Jadi aku ajak sepupu aku gerak. Sepupu aku tak boleh gerak sebab dia nak kena jaga adik kecil dia. Sebab masa aku ikut dia balik, sebab mak dia suruh jaga adik kecil dia. Okay. Wow, alright. Lepas pada tu Man, aku tengah fikir, aku nak balik seorang, aku kena redah 2 kubur. Mula-mula aku tak terfikir pun pasal apa-apa. Bila sepupu aku cakap tempat tu keras, balik seorang-seorang pula tu, balik seorang-seorang, nak kena hadap seorang-seorang. Masa tu barulah aku aku cakap ini kalau aku lari pun nak hadap 2 kubur tu kurang-kurang pun dekat-dekat 500 meter Man lari. Tajak tanah aku rasa kalau aku lari. Ui. Okay. Time tu sepupu kau ikut balik ke apa macam mana? Dia kena jaga adik dia. Dia tak boleh balik. Jadi kau balik seorang-seorang? Jadi dia, yes, aku okay, kau bayangkan aku sekarang aku fikir nombor 1, besok aku nak pergi rumah nenek aku. Nenek aku belah mak aku. Nombor 2, takut kalau aku tak balik kena marah mak aku. Yelah kita budak kan? Yelah yang kena belasah. Yes. Tapi kau kena balik, kena rentas 2 kawasan kubur. 2 kawasan kubur aku kena rentas. Kubur tu memang bersebelah betul-betul lah. Tengah-tengah dia ada satu pokok besar. Okay, kawasan pokok getah kan? Yes, pokok getah tu lepas keluar rumah nenek aku. Pokok getah. Lepas tu bandar sikit, ada jalan, ada kubur. Alah. Yes, ada kubur. Okay, lepas jalan tu ada kubur. Atau ada pokok besar pula tu. Ada pokok besar. Pokok tu aku rasa memang pokok tua gila lah. Yang dah besar gila babi dia. Okay. Alright. Jadi aku tawakal. Aku nekat. Aku cakap ini, aku terpaksa lah. Aku cakap apa-apa jadi pun aku dah lalu juga. Kau gamble juga lah. Kau tak cakap dengan mak kau call balik? Tak boleh lah nak tidur sini. Tak boleh. Tak boleh. Dia marah nanti. Sebab masa dah pukul 12 lebih. Alah sudah. Dia pun dah tidur. Jadi aku nekat. Aku gamble. Aku jalan slow. Taklah slow sangat. Kalau cakap slow tu macam tipu sangat. Jadi aku jalan laju yang tak over laju.
Tapi jantung duk. Jantung memang tak bunyi lah, senang kata. Laju dia tu sampai rasa tak macam tak bunyi. Okay, aku boleh bayangkan. Right. Peluk sampai tapak kaki. Alamak. Rasa takut. Sebab apa? Kalau sepupu aku tak sebut, aku tak rasa apa-apa. Betul. Disebabkan dia sebut tu yang membuatkan aku, alamak, shit, kenapa kau cakap Jadi aku jalan slow sampai kat kubur pertama. Okay. Sampai kat kubur pertama, aku memang kepala ni memang dah kena lock, dah tak boleh tengok kiri kanan. Memang aku fokus depan aja. Okay, kau fokus jalan menonong ke depan lah. Yes, aku jalan menonong je. Bunyi ke apa benda ke, bau ke apa aku buat tak nampak je. Ada keluar bau ke? Ada keluar bau ke? Biasa Aman. Serius lah keluar bau? Yes. Bau dia ada. Bau dia macam mana? Aku rasa macam wangi pokok. Wangi pokok? Wangi bunga. Alah, wangi bunga Tapi kita biasa orang-orang tua kata kalau benda-benda macam tu jangan tegur, buat dang je. Okay. Jadi aku buat dang. Aku jalan. Lepas kubur tu ada satu pokok besar kan. Pokok besar gila. Aku dah tua dah. Masa kau pergi rumah nenek kau perasan tak pokok besar tu? Perasan. Oh, perasan lah. Masa daripada rumah nenek aku pun aku perasan. Okay. Tapi yelah, bila nak patah balik tu aku tak ada rasa apa-apa. Jadi aku buat dang je. Pokok tu dia ada berjuai-juai macam bukan tali lah, maksudnya berjuai-juai dia punya akar tu lah. Pokok besar, pokok lama. Tapi pokok tu masih ada daun-daun lagi. Lepas tu aku pun jalan. Aku pun jalan slow. Dah lepas kubur pertama tu aku dah dekat tengah-tengah. Pokok besar tu kat tengah-tengah. Jadi aku dah lepas. Kau dah lepas Man. Apa benda? Aku nampak Man. Jap. Kau nampak apa? Aku nampak Man. Kau memang nampak kelibat lah? Nampak atas. Ya, aku memang bukan nampak kelibat je Man. Aku nampak kain putih dekat puncak pokok tu tinggi tau. Aku nampak kat puncak pokok tu tengah beralun-alun kain tu. Kain ke? Kain tu. Kain, kau nampak kain dulu ke kau nampak? Kain. Aku nampak kain putih. Aku tak nampak kepala, aku tak nampak badan, aku tak nampak kaki. Oh shit. Serius Man, kau buat sekarang ni aku dah mengemang. Lepas tu mata kau terjegat ke? Kau terjegat ke atau kau terus lari? Pokok tu dalam 5 tapak ke depan. Jadi aku dapat nampak puncak pokok dekat atas tu. Aku boleh nampak puncak pokok kat atas tu. Okay. Jadi bila aku nampak je putih tu duduk gini. Aku fikir aku nak patah balik kubur, aku nak terus pun kubur. Aku dah buat apa ni? Kau kat tengah-tengah? Yes, aku kat tengah-tengah Man. Itu pengalaman memang aku tak boleh lupa sampai aku tua aku ingat. Okay. Lepas tu aku cuba jalan macam lumba jalan, laju. Lumba jalan kaki lah. Laju lah. Yes, aku akan yes. Aku pun terus berjalan laju. Tak nak kau kena tempuh yang pokok yang ada tu sekali lah. Pokok tu aku kena tempuh. Lepas pokok tu kubur, aku kena tempuh juga. Kalau aku patah balik pun kubur juga. Belakang dah kubur. Pokok tu di antara kubur depan. So lepas pokok tu kubur lagi. Kubur belakang. Yes, betul. Okay. Aku fikir kalau aku balik rumah sepupu aku yang tadi, aku patah balik, akan contohnya semua aku cakap, aku tak boleh hantar kau, aku kena duduk rumah. Jadi aku kena hadap lagi sekali. Okay, faham. Jadi kau nak patah balik lah. Sekarang ni kau nak patah balik pula. Mula-mula memang aku niat nak patah balik. Tapi aku terfikir kalau aku balik rumah sepupu aku confirm mengamuk besok pagi, aku tak ada. Okay. Dan aku pun terus juga jalan laju. Terus ke depan jalan laju. Dah lepas kubur aku dah lega. Tapi serius aku cakap dengan kau, masa aku nampak yang kat puncak pokok tu, aku terus blank tau, nak dekat hitam. Aku rasa macam dah lemah sangat badan. Kelibat benda tak pernah nampak kan. Yelah kau jadi terkaku lah. Jadi kelibat tu ada keluarkan bunyi ke ataupun memang dia diam je? Tak ada. Dia diam lah. Dia diam. Aku kepala pun aku tak nampak. Kau just nampak dia punya kain je lah.
Aku nampak kain dia saja Okey, lepas tu? dekat puncak pokok. And then aku terus, alhamdulillah, sampai rumah nenek aku. Sampai rumah nenek aku, sepupu aku yang daripada KL baru sampai. Diorang gerak daripada KL baru sampai Kota Baru. Jadi aku cerita kat dia, kita orang ni memang suka lah benda-benda macam ni. Aku kalau ramai aku berani. Oh, kalau kau ramai kau jadi berani lah. Okey. Kalau ramai boleh tahan lah. Tapi kalau kau seorang tadi gigil lah. Gigil lah. Okey. Alright. Jadi aku pun ajak sepupu aku semua tu, kita gerak ke sana. Kita gerak ke kubur tu balik. Nak tengok atas pokok tu. Sebab sepupu aku kata aku tipu. Pembohong kau. Kan. Aku cakap tak apa. Kalau kau nak tahu sangat, jom kita pergi. Okey. Sekarang ni kau dah bawa 3 orang lah. Yes, aku bawa 3 orang. Bawa geng Okey, alright. Bawa geng. Dia senang kalau geng ni, kalau katakan daripada puncak pokok tadi turun, pingsan dia semua. Betul. Tak pun lari. Kan? Ataupun kita belasah dari mamai. Belasah. Okey. Lepas tu? Aku pun nak dekat sampai kat situ, kat kubur tu kan. Sepupu aku seorang ni cakap, Mana? Tak ada pun. Amboi belagaknya. Macam bercabar. Yes man. Okey. Lepas tu aku suruh dia berhenti. So sekarang kau dah sekarang kau dah bertiga lah? Yes, aku dah bertiga. Okey. Jadi sampai kat situ aku dah berhenti. Sampai dalam 10 tapak ke depan tu aku dah berhenti. Sebab nak nampak puncak pokok kan. Lepas tu sepupu aku semua tanya, Mana? Tak ada pun. Tak ada pun. Time tu bau tu ada lagi tak? Bau wangi tu. Bau tu dah tak ada. Bau dah tak ada lah. Aku pasal bau pun dekat dia orang. Okey. Pasal bau kat dia orang. Alright. Then aku cakap kat sepupu aku 2 orang lagi. Cuba kau tengok dekat atas pokok. Masing-masing semua terdiam. Bila tengok semua terdiam. Dia orang rasa, time tu semua terkaku lah. Semua terkaku. Lepas tu kita orang pun fikir, sepupu aku seorang ni berani. Kita baling batu jom. Aku cakap baling batu tak sampai. Benda tu tinggi. Pokok tu tinggi gila. Nampak macam kecil lah. nampak macam sama-sama jauh macam tu lah. Tapi dia masih macam tu juga. Dekat puncak pokok tu masih macam tu juga. Okey. Lepas tu kita orang nak patah balik. Nak patah balik, sepupu kata, lari lah. Kita tengok dia nak pergi mana. Takut man. Sepupu kau pun boleh pula dia pergi Serius man, aku takut man. Dia dah mula nak kau pula yang nak kacau dia. Okey. Aku dah mula takut man. Engkau dah takut, tapi sepupu kau paksa juga. Jom pergi kacau lagi dia. Lepas tu kita orang pun nak patah balik. Sepupu kata tak apa, kita pergi ke sana dulu. Kita seberang sana, kita tengok belah sana pula. Kubur belah sana. Ada 2 belah kan. 2 belah. Belah sana kan. Kita jalan pergi ke kubur belah sana. Ada satu benda, tak tahu apa benda, wallahualam, jatuh dari pokok. Kan? Jatuh dari pokok. Lepas tu bila dia jatuh dari pokok, aku dengan sepupu aku semua dah tak sedar. Kau rasa? Maknanya kau pengsan terus? Kau pengsan dekat terus tak sedar diri. Yes. Tiga-tiga sepupu aku tu semua tidur kat situ. Tidur kat tengah-tengah tu? Jatuh. Maksudnya pengsan lah, pitam. Ada benda pitam. Benda jatuh daripada pokok ke tanah. Dan kita orang terus pitam. Wow. Kau tak tahu aku sedar aku kat mana? Wow. Aku sedar aku dekat dalam pasar. 3 orang. Kau dah tersedar kau kat dalam pasar? Aku sedar aku kat dalam pasar. Pasar tu dekat-dekat dengan rumah nenek aku. Ada imam nak pergi sembahyang subuh, lalu situ nampak kita, dia bagi tahu orang kampung. Aku orang mana dia orang tak tahu sebab aku daripada Johor. Sepupu aku lagi 2 orang daripada KL. Tiga-tiga pengsan? Aku tak tahu siapa. Ya, tiga-tiga pengsan man.
my god. Ini memang betul-betul daripada pengalaman kau Yes, ini memang pengalaman daripada pengalaman aku sendiri. Aku rasa memang seram weh. Dari dulu. Apa yang last yang masa benda tu jatuh, apa yang kau nampak? Memang kau tak Aku tak nampak apa-apa. tapi memang Aku kau tak nampak apa-apa. tiba-tiba kau jatuh ke? Dia macam gini Man, bila kau dah berderau, ni pendapat aku sendirilah. Bila kau dah berderau, bila sampai apa-apa benda yang mengejutkan kau, jantung kau boleh berhenti bila-bila masa. Aku rasa korang semua dah dah ni lah, dah kena masuk lah. Ke peksan Tak tahu lah. tak tahu lah. Tapi yang aku herannya, sepupu aku yang belagak sangat tu, Pengsan juga. dengan dia sekali pitam. Aku ingatkan power sangat. Oi, seram weh. Kita baca komen sikit. Mungkin ada komen sikit daripada kita punya viewer. Oi, dah banyak komen. Laju ni. Fadila Okay, baca. Fadila Jamuluddin. Apa ni? Banyak ni apa? Cerita hantu sedap ni, nak join. Okey, jom kita join. Ayah Isha. Boleh cerita sekali kat dalam ni. Nanti kita akan baca komen yang awak cerita. Yes. Kita baca dulu apa-apa komen saja. Kalau ada pengalaman seram yang boleh dikongsikan bersama, boleh tinggalkan di komen ataupun boleh hubungi. Call kita terus. Yes, boleh hubungi kita terus. Betul. Boleh hubungi kami terus di 0192847573. Mungkin kita boleh kongsi sama-sama. Ada nak cerita pasal sendiri punya pengalaman. Kadang-kadang setiap orang pengalaman lain-lain. Tapi pengalaman kau tu memang ngeri weh. Sampai kau boleh jatuh pengsan. Tapi aku tak. Ya, betul. Aku pun macam tak percaya juga tapi tak, memang kau punya cerita tu memang real lah. Kita baca komen sikit daripada siapa ni Ayah Isha. Jadi start pada tu memang kalau malam nak terberak memang tahan lah. Dia tanya. Tak, kampung aku, rumah nenek aku, toilet masih dalam rumah. Toilet masih dalam rumah. Memang aku tahan lah. Hafiz Mas, saya ada cerita sambung nyanyi kat Jamban. Best tau. Nyanyi kat Jamban. Okey, cerita. Jagi kita call dia. Dia mungkin dia nak cerita. Cerita Wan. Tolonglah dengar cerita saya please. Boleh Hafiz. Nanti kita akan call. Kita akan call awak ataupun awak boleh call kami di 0192847573. Ada kita ada tinggalkan nombor telefon di bawah tu. Boleh call kami. Azwati cerita. Kita dah cerita tadi. Mungkin ni yang mesej-mesej yang sebelum tadi. Okey, macam ni saya berak Jamban Office dalam pukul 1 dekat 2 pagi. Kita dengar ada background music sikit. Dia nak cerita tu. Lepas tu sampai berak menyanyi lah swell sekali lagu Jelmol. Macam mana lagu Jelmol? Jemol. Jelmol. Jemol. Lepas tu bila saya nak cuci berak, saya stop nyanyi. Tapi ada orang sambung kat toilet ujung. Padahal alamak, dah tak ada dalam. Dah tak ada orang dalam toilet. Masuk. Yes. Oh my god, ada orang sambung weh nyanyian dia. Ini memang seram. Afiq Ismail berkongsi cerita. Jadi kalau nak nyanyi, jangan nyanyi dalam toilet lah. Lagi-lagi toilet yang ada takut-takut sikit kan. Dia boleh sial-sial lah. Kalau ada orang sambung orang sambung dia kurang dalam tu. Sambung dia punya siul. Kalau aku lagu apa? Azwati Abdullah, lagu apa? Nak itik Tok Wee ke? Ambon. Dia habis cuci berak, saya teringat yang tak ada orang. So siapa sambung lagu siul tadi? Wow, ini memang seram. Saya memang berani sikit kalau bunyi-bunyi. Saya tengok satu jamban. Sampailah yang last. Saya buka jamban yang last. Amboi, kasar kau bro. Tak ada orang. Pelik. Tapi saya nampak bayang-bayang masuk ke jamban ujung. Tak keluar lagi pun. Tak ada apa. Last, saya cuci tangan sabun sebab berak kan.
Okay, dia ada lawak sikit. Dia ada elemen lawak. Tapi ni daripada pengalaman dia sendiri okay? Dia yang cerita sendiri ni, daripada komen ni. Lepas tu saya nampak bayang-bayang kat hujung. Apa lagi? Doa makan kuat, terus speed walk, jadi terus balik rumah. Dia terus keluarkan doa makan sampai dia berlari. Wow. Memang Afiq Ismail, terima kasih banyak kerana kongsikan cerita yang seram kelakar. Dia ada kelakar tapi dia ada seram tu, memang ada seram lah. Tapi awak ada nampak ke terkelibat yang hujung tu? Maksudnya awak memang nampak jelas ke atau tak? Itu je persoalan dia. Mungkin bayang-bayang kat dinding ataupun bayang-bayang bentuk dia kan. Memang pula aku dah lah kat studio ni seorang-seorang. Okey, Afiq Ismail, dan masa balik kerja saya naik motor balik. Azwati Abdullah, pasal berik 12 ke? Oh, ni yang cerita kau tadi. Dia tanya kau bangun pasal berik 12 dia sedar. Ya, betul. Okey, Ayah Aisyah balik kerja di pasal berik 12 yang lama. Oh, yang lamanya. Okey. Bukannya anda buat baru, sekarang dah buat baru. So yang lama tu yang betul-betul tahun berapa? Lama. Okey, kita sambung cerita Afiq Ismail. Dekat Jalan Tun Razak ada orang hon-hon high beam saya. Ayah Aisyah, dia tumpang by. Sialah. Afiq Ismail, saya pun pelik. Saya bawa tepi je, turun ke PWTC nak ke Jalan Kuching. Lalu kat train bawah tu EX5 saya jadi berat dan stop. Shit. Lampu tak ada, jalan kosong, tak ada orang langsung. Semakin seram ni sini. Suasana jadi sunyi, tak ada angin langsung. Saya jadi nak terberak lagi. Memang kalau orang ada perasaan risau, gemuruh, dia akan rasa nak terberak banyak-banyak kali. Macam Sudin lah dulu. Betul. Okay. Betul. Ayah Aisyah, pelak. Habis macam mana? Last saya jerit, aku tumpang kau sampai sini je. Dia mungkin dia berdialog. Sebab motor dia berat. Dia cakap, aku tumpang kau sampai sini je, aku nak balik. Dan motor baru boleh start, dan dia terus balik. Nasib baik dia tak, Man. Nasib baik dia tak jawab balik tau. Nasib dia baik cakap, aku tumpang kau sampai sini je. Lepas tu benda tu pun jawab balik, aku dah bayar Grab sampai ke KL tau. Tapi masih dia belah. Dengar bunyi ngilai 3 kali. Kasar buang. Afiq Ismail, dia dengar bunyi ngilai tu 3 kali. Lepas tu sampai situ je. Itulah kisah dari Jamban sampai dia ikut. Maksudnya daripada Jamban tu dia bersiul, dia shock dengan lagu yang dia bersiul tu. Dia follow sampai naik motor. Memang seram Afiq. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi cerita. Memang seram. Lepas tu awak demam ke macam mana? Ataupun awak steady ke? Tu ada. Mungkin kan? macam kau dah lepas bangun daripada pingsan tu, kau rasa apa? Macam ada yang tadi lemah ke, pening ke? Aku tak macam rasa baru bangun tidur. Cuma kita tak tahu apa yang jadi tadi. Bila tanya orang-orang kat situ, macam mana kita ada kat sini. Dia cakap lah, kau tidur kat depan kubur, kau tidur kat depan kubur. Jadi masing-masing semua keluarkan tanda tanya. Kau dah tidur kat rumah, kau kena angkat pergi kubur ke macam mana? Tapi persoalan aku, Afiq Ismail dia cuci berak dia bersih tak? Mungkin dia takut kan. Afiq Ismail, terima kasih sudi dengar tau. Appreciate sangat. Yes, terima kasih juga kerana sudi berkongsi cerita. Kalau korang ada cerita-cerita yang nak
berkongsi dengan kami, boleh call di 0192847573. Malam-malam ni kita cerita-cerita sikit. Belum pukul 12, baru pukul 9.56. Jadi kita boleh cerita. Apa kata kita call Umi Asri, paling seram tak sampai tengah bulan duit dalam wallet. Ini paling seram di antara semua-semua seram. Tak sampai. Yes, betul. Duit kering. Itu memang seram lah. Semua orang akan seram. Semua orang akan mengalami pengalaman tu. Okey, kita mungkin boleh call salah seorang pekerja yang bekerja di hospital. Dia ada pengalaman yang nak dikongsikan kepada kita semua. Kita akan call dia. Dia merupakan anak saudara 011 2864. Betul? Okay, kita try call dia. Kita tanya dia. Dia nak ceritakan dia pernah mengalami pengalaman yang sebenar, pengalaman seram di hospital tempat dia bekerja. Jadi kita call dia. Kita nak tanya. Mungkin dia boleh share sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, anak saudara Nora. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Macam mana bekerja? Macam mana macam mana di Johor okey semua? Johor sihat. Kita orang tak banyak kes macam kat Selangor kan. Amboi dia bagi juga dia bagi kasar juga ujung-ujung. Nora. Dengan cerita Nora pun ada pengalaman nak menceritakan pengalaman seram di tempat kerja di hospital. Kita tak payah cerita kat mana. Mungkin kita tak payah cerita lah hospital mana, tapi cuma just boleh ceritakan lah pengalaman seram tu kepada viewer kita pada hari ni. Hospital Itu hospital. Tak adalah seram sangat kot. Tak apalah, kita just nak dengar je. Okay. Di suatu pagi, subuh. Tak adalah. Okay, siapa mungkin satu cerita je kot yang terlintas dalam kepala ni. Okay, tak apa. Okay, satu hari tu actually kadang datang awal juga kerja. Macam satu hari tu datang sebelum pukul 6 kot rasanya. Sebab hari tu saya nak cuti. So isi datang kerja pukul 6. Buka department lah. So macam kita orang bawah tanah sikit lah department kita orang. Okay. So ambil kunci, buka nombor je lah. So masa tu nak isi borang cepat. So masuk department, buka, isi borang cuti. Lepas tu keluar. Itu berakhirnya cerita pertama. Okay lah. Then the next day, dah hari tu cerita lah. The next day diorang datang kerja. Okay. Then lepas pada hari cuti tu lah. Lepas the next day. Then lepas tu ni tak ingat lah macam dia lesen problem ke something. So pergilah. Macam kita orang dalam department ada banyak bilik kan. Normal lah kan. Ada unit ni. So pergi ada satu unit ni. Satu unit ni pergi kat situ. Lepas tu ada staff lah, ramai lah staff kat unit tu. Dia cakap kan lah. Dia kata semalam apa benda yang kau cakap tu lah. Macam kita lah ayat dia macam, aku rasa macam ada benda yang kau cakap semalam. Macam kita lah. Macam dia ada berbincang sesuatu. Tapi orang tak ingat apa benda tu. So dia cakap lah. Dia tanya balik apa benda sebenarnya yang kau maksudkan ke semalam kita lah. Betul lah aku tengok dia macam, dah kenapa budak ni kan? Semalam aku cuti. Cakap dengan dia. Semalam cuti? Semalam cuti kan Tak isi borang kan? Tapi dia ingat Nora ada masa dalam meeting tu. Tak, dia macam bukan dah. Dia kata macam semalam kan bukan kau masuk meeting ke? Kita cerita dengan korang, kita cerita dengan kita orang pasal bisnes. Masuk dalam bilik yelah dia macam borak-borak macam kita lah cerita pasal hal kerja. Nora berborak dengan diorang, tapi Nora tak datang hari tu. Wow, ini memang cerita betul ni. Wow. Cerita dia lagi seram Dia bukan seram kat dia tau. Seram dekat kawan dia. Kawan pun sekerja dia. Jadi kawan-kawan ni kau nak jumpa dia? Kawan-kawan kau nak jumpa dia macam mana agak-agak tu? So kita orang macam lepas tu macam okay lah, kita orang ambil langkah-langkah precaution lah. So next time kalau misalnya pagi-pagi kalau jumpa, kita orang ada password sendiri lah. Password lah Mat. Tak lah sebelum ni diorang tak ada password. So berbual tanpa kod. So ingat macam member lah.
kan? So kalau ada kod ni nak memastikan yang itu adalah betul-betul kawan kau. Tapi tapi saya seram. bukan jumpa orang macam itu kan macam normal, macam pernah jumpa orang yang bukan orang macam biasa kot. Okey. Tapi ini bentuk orang. Dia bentuk orang, dia Bentuk orang. dia Dia bentuk orang dan boleh berbual pula tu. itulah dia bentuk orang. Dia macam kagum je. Memang pula tengkuk aku dengar. Yes Jadi dua orang. Tapi dia berdasarkan macam pertanyaan lah kan, macam tanya dia macam mana rupa tu, dia tu 4 biji tapi dia tu ada something yang berbeza lah. Dia tu macam tak tahu, dia orang pun tak boleh nak explain apa benda yang berbeza lah. Apa yang Tapi dia berbeza? rasa Maksudnya masa dia berborak tu esoknya lah, tanya dia lah, macam mana sebenarnya apa benda yang kau jumpa, macam mana dia tu jumpa sama, cakap sama, tapi macam ada something yang berbeza, tapi dia orang tak boleh nak macam nak explain lah apa benda yang berbeza kat mata dia orang, tapi dia kata macam ada benda yang lain sikit lah. Wow. Masa tu dekat pejabat hospital tu kan, dia berbual, adakah Nora yang kedua tu pandang tempat lain ke atau memang pandang diorang masa tengah berbual tu? Tak tahu lah, diorang kata tak tahulah sebab kita tak ada kat tempat kejadian kan, tapi diorang kata macam berborak macam biasa lah, macam pandang berborak soal kerja. Wow, memang seram hospital ada tapi memanglah, tapi aku tapi aku tak terfikir pula boleh sampai boleh benda tu boleh wujud dalam bentuk orang yang sama. Maksudnya manusia yang member pula tu boleh bertukar. Itu ada. And then benda tu wow, memang menakjubkan. Lagi ada cerita-cerita lain tentang di hospital. Hospital tak ada, tapi dulu kat Matrix ada lah, pernah jumpa jugalah. Okey. Ini memang best. Okey. Cuba ceritakan sikit. Dia bukan jumpa je lah, jumpa yang menyerupai. Okey, macam ada dulu kat Matrix, satu Matrix di satu negeri. Nama Matrix dia kan. Okey, tak apa. Okey. Tadi kita orang kan Matrix kan satu bilik 4 orang. Okey, satu bilik. Okey, orang katil macam jenis kan katil kita satu lah, bukan yang double decker, single yang bawah tu kan. Itu ada jarak-jarak lah 4. Okey, pada macam tak ingat lah macam bulan ke berapa tu ada seorang kawan ni dia pindah tau. Dia macam pindah bilik ke tak ingat macam mana lah. Kat sebelah orang tu lah. So jadi sebelah tu kosong, katil tu jadi katil kosong lah. So macam sebelah sini kosong, depan ada 2 orang. Okey. Tapi antara jarak katil ni yang katil depan tu macam ada boleh letak satu kapet lagi besar lah. Wow, besar jarak dia. Besar. Besar. Besar lah jam tu. Lepas tu satu hari tu tengah malam rasanya, dah tengah baring. Baring tu macam kita tengah baca buku kan. Baring kan bila kita baca buku kita tak nampak orang depan kan, macam kita naikkan lutut kita gitu kan, letak buku. Ya betul. Macam baring. Lepas tu dia tengah-tengah malam tu macam ada seorang kawan ni lah. Lepas tu dia datang kat sebelah, dia ada meja, dia pergi buat air. Lepas tu dia buat air macam dia tengok tu, kau buat air malam, tanya dia gitulah. Lepas tu dia pandang tu, dia bagi satu senyuman yang sangat menarik macam. Tu dia diam kan. Wow. Kenapa budak-budak ni macam dia senyap dia, tapi dia macam senyum. Lepas tu dia macam dia buat air balik. Senyum yang sinis lah. Senyum macam sini lah. Senyum yang macam ada satu makna. Dalam bilik yang sama lah. Dalam bilik yang sama, tapi sebab kita tengah baca buku kan, so macam kaki kita tengah baring, so macam tak nampak orang depan tengah buat apa kan, so macam nampak kat sebelah je. Kemurak je lah dengan orang sebelah tengah buat air ni. Alamak. So macam dia toleh, macam dia bagi satu senyuman. Lepas tu dia macam benda tu belah gitulah. Macam okey lah, budak ni buat air, dah minum air dah lah. Budak buat tak tahu je lah. Lepas tu esoknya tanya kawan sebelah ni, kawan yang depan tu lah, yang kawan tu lah cakap dia, yang buat air semalam lah. Kau kenapa semalam? Aku tanya tak jawab. Cerita lah, tanya dia buat air ke apa. Dia tu bila masa pula aku ada kat situ lah, cerita lah. Serius weh. So padahal sebenarnya budak tu ada je dekat katil depan, dia dalam bilik tu juga. Tapi kan dia tak tahu lah, macam ketika tu macam tak nampak budak depan, macam kita duduk layan yang seorang kat sebelah ni. Tapi orang tu pun, budak tu pun tak sedar kita tengah borak dengan orang lain. Itulah, tak tahu apa yang berlaku dalam bilik tu masa tu. Oh my god.
Maksudnya- Tak kata Maksudnya memang dia pun tak perasan yang ada nombor 2. sebab mungkin masa dah malam kan, mungkin dah tidur ke apa, tak perasan. Sebab masa tu kita tengah baca buku, tengah baring. Oh, Ya. wow. Tapi dia ada satu senyuman lah, senyum yang macam bila ingat balik esoknya tu macam memang patutlah pedik salah orang ni. Yelah, senyuman dia tu macam mana? Time dia senyum tu muka dia lagi ke atau muka orang lain? Muka dia lagi, tapi dia ada satu senyuman yang macam misteri macam adalah macam kita selalu kawan kita kan, dah tahun dia macam nampak macam kenapa kau tak jawab tu, pandang senyum je tapi buat tak tahu je lah kan. Betul. Seram. Memang seram. Terima kasih Nora. Memang Okey, memang. sama. Terima kasih banyak kerana sudi kongsi cerita dengan kami. Itu dia. Itu dia guys. Memang seram. Mungkin korang ada cerita. Baca komen tengok. Kita baca komen sikit. Wish ni takut doh. Ni paling real nampak. Yes, paling real nampak Kita baca lagi. Wah, banyak betul lah diorang punya perbualan. Diorang jadi berbual kat dalam ni Sebab aku tak nak Setiap kali baca. datang memang rasa je. Okay, sebab cerita kat dalam rumah ni pengalaman banyak. Ni saya call ke cerita ni. Boleh call. Boleh, kalau nak call boleh call terus. Boleh call, tak ada masalah. Ataupun kita call je. Kita call terus. Kita punya viewer punya ni, mungkin dia boleh menceritakan sedikit tentang pengalaman dia. Tadi pengalaman daripada anak saudara cerita pasal di hospital, menyerupai dirinya. Ni kita cuba nak call seorang lagi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Yeah, Hafiz. Assalamualaikum. Hafiz. Cik. Ni Salam. Hafiz Ismail Ya, betul saya. Tengok awak rancak berbual di dalam komen. Jadi kita terus call lah. Satu dicap sikit Kita ni lagi sedap nak dengar suara awak bercerita kan. Ada kan, tapi kita cerita cepat. Ada cerita. Ada cerita satu lah, pasal rumah sendiri lah. Pasal rumah sendiri. Wow, masih Okay. Cerita dia macam ni lah. Saya baru pindah kat rumah yang saya duduk sekarang ni lah. Dekat So, Kelang. dengan beberapa rumah dekat sekarang Damansara je. Damansara. Damansara. Oh, okey. Berbekalkan anak seorang masa tu umur 2 tahun lah. Anak umur 2 tahun. Okey. So bila malam-malam, Wasya kerja malam tau. Dia balik pukul 6 pagi. So tinggal saya dengan anak kat rumah lah. Yalah, rumah. Malam-malam, rumah ada tingkat tau. Malam-malam, setiap kali pukul 10, dia akan dengar satu bunyi di dapur tau. Bunyi macam mana tu? Bunyi macam Alamak. orang tepuk peti ais. Orang tepuk peti ais. Tak. Itu bunyi tu adalah petanda dia. Maknanya dia start buat kerja time tu. So, maknanya bunyi tu dia akan attract anak saya ke belakang tau. So, bila anak saya akan lari balik ke depan, kami gelap. Anak So, awak lari ke belakang. Dan dia lari balik ke saya, tapi dia gelak-gelak macam ada orang main lah. Oh, macam ada orang bermain dengan anak awak lah. Maksudnya dia Ya, pergi ke peti betul. ais belakang, and dia datang ke So depan ada dia. orang main cak-cak. Cerita dia orang tu main cak-cak. Benda tu main cak-cak kan dia. Okey. So bila Awak dah perasan Saya dah time kedepan. tu? dah perasan lah. So bila saya di depan, saya akan tanya dia dengan siapa dia main. Dia cakap tu kakak kat luar, kat balcony lah. Alamak. So saya pernah nampak benda tu kat balcony. Rambut dia keriting panjang sampai ke lutut lah. Panjang sampai ke kaki lah. Dan dia akan duduk atas bangku kat luar tempat saya isap rokok lah. Oh my god. Alamak. Benda tu kita pernah nampak lah. By coincidence lah nampak. So apa yang awak lakukan lepas tu? Benda ni berlarutan sampai 2 tahun tau. Rumah Damansara tu lah. 2 tahun. Sampai satu tahap once saya pregnant yang nombor 2. Okey. Sebelum dia pregnant tu, dia main lampu dulu tau. Rumah saya atas bawah lampu dia connect tau. So bawah dia tutup, atas dia buka. Okey, Bila faham. saya tidur, Okey, faham. dia tidur, saya tutup lampu. Tapi bila once saya balik besok pagi, dia marah. Dia cakap sebab kenapa saya buka lampu, padahal saya dah tutup. Faham. So
satu point tu dia pergi ke arah lebih ekstrim lah. So bila saya tengah tidur, toy anak saya memang ada letak kat tepi bilik lah. So benda tu berbunyi tau. So terang satu bilik tau. Sebab dia berbunyi, dia keluar lampu tau. So saya macam pelik, time tu pukul 3 pagi. So saya pelik, saya pun tutup dan saya cabut bateri. Letak ke tempat asal. Selang 10 minit benda tu bunyi balik. So kat situ dia jadi seram lah, sebab kita bateri dah cabut. Betul. Masa saya nak pergi ambil benda tu, toy tu bukan kat tempat tu dah. Toy tu dah ada kat sebelah kiri pula. Saya letak belah kanan tau, baringkan dia. Dan dia dah dipasang duduk belah kiri. Awak memang ingat lah toys tu memang belah kanan tadi. Belah kanan, sebab saya dah buka dia lah. So, bila buka dia memang tak boleh keluar fisik lah. So bila saya check, benda tu di belah kiri tau. Dan dah dipasang, dah di-assemble balik. Dengan bateri sekali? Alamak. Bateri tak ada, bateri still tak ada. Tapi dah di-assemble? Dia dah assemble balik. So, terpaksa lah ambil toy tu, bawa ke bilik lagi satu, simpan kat situ lah. And then masa tu saya tutup lampu balik kat tangga, saya tidur. Bila saya pusing dia, saya nampak lampu tu dia terbuka, dia tengah terbuka, dia baru buka. Bila dia baru buka, so saya macam saya keluar, saya tutup, and then saya lepas bilik lagi satu tau. Tengok dia buka lagi ke tutup lah, macam tu lah. Dan benda tu tak ada lah. So at the point saya tunggu dalam setengah jam, tak ada. So saya pergi masuk bilik balik. Saya nak tidur tu, dalam pukul 4 pagi ada bunyi gagak. Bunyi gagak? Mana ada gagak bunyi pukul 4 pagi. So rumah saya rumah saya tingkat 12. So susah. Di kawasan kondo gagak nak duduk atas tingkat 14, tingkat 12 memang tak ada lah. Yelah, kawasan kondo tiba-tiba ada bunyi gagak pula kan. Agak pelik. So kita tu habis kat situ, so wife saya balik. And then tengah hari tu kita nak keluar makan lah. So saya turun dulu dengan anak. Wife saya time tu tengah pregnant lah. So masa dia nak tutup lampu bilik, dia nak tutup pintu, dia nampak ada kelibat satu kat depan toilet kita orang. Tengah berdiri tengok dia. So dia dengan pregnant, dia lari tau. Dia lari turun bawah. So saya terpaksa lari ni atas untuk check. Takut ada orang pecah rumah ke apa kan. Betul. So bila kita check, kawasan tu dah berselerak sikit lah. Macam kain lap kaki dah ke arah lain. So pintu dah terbuka luas, lampu toilet terbuka. Ini rumah awak sendiri keras betul. Rumah saya duduk sekarang lah. Okay, alright. So ada sampai point tu, saya start panggil saya punya cousin lah. Cousin saya ni dia macam silat, buka hijab sikit, dia boleh nampak-nampak lah. Okay. Dia dah settlekan semua. Sebab kita pernah panggil Darul Shifa datang. Darul Shifa cakap apa? Dia cakap memang ada lah. Dan kita datang semua, dan benda ni jadi lagi ganas tau. Benda ni apa? Benda ni jadi ganas tau. Dia makin ganas. Dia makin banyak, dia kacau. Dia tutup lampu, dia tutup TV. And then masa kita tengah masak, dia boleh bisik masak apa. Itu yang paling kau lah. Malam-malam kita tengah masak, dia bisikkan telinga, bisik tau. Masak apa tu dengan situ, dekat diorang. Dia cakap masak apa tu? Betul ke? Dia macam masak apa tu. Macam tu lah. Masak apa tu? Kita pun seram sikit lah. Awak punya combo tau. Awak punya sekarang combo. Bila dia macam tu, kita betul lah. Bila dia macam tu, bila dah berubat semua, dia dah hilang lah. And then benda tu sampai sekarang Alhamdulillah tak ada lah. Alhamdulillah. Tapi kan kalau benda tu, benda ni kita tak perlu nak takut lebih lah. Memang semua orang akan takut lah. Tapi kalau kita akan buat benda-benda yang tak diduga tau. Lari ke terjatuh ke apa, benda tu nak benda macam tu je sebenarnya. Betul. Untuk terjatuh je. Bila kita macam relax buat apa, dia pun macam tak takut. Itulah cerita dia. Harap Ayah Aisyah dalam komen tu tiba lah. Ayah Aisyah mungkin dia bila dengar cerita awak ni, dia akan tak rasa meremang. Sebab dia ada cerita dia jumpa pocong tu. Kalau call dia lagi sedap tu. Okey, nanti kita call dia. Jadi kita call dia. Kita call dia jadi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tunggu top fan ni. Top fan kalau tak dapat kan saya unfollow. Jangan macam tu. Kalau lah kita boleh bagi top fan kan senang. Top fan memang dapat automatik. Top fan nak kena selalu aktif. Itu je. Saya Terima dah kasih. on live notification tu semua dah on dah.
Alright, terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu dia. Cerita dia tak jauh. Dalam rumah sendiri. Ui. Dalam rumah sendiri memang kalau kena kat batang hidup sendiri. Tak tahu tahu lah. lah. Siap balkoni aku dah. Tapi tak apa. Ini cerita ni untuk kita dengar pengalaman orang, macam mana orang Ya, betul. akan handle. Ini semua ilmu yang kita boleh ambil sikit kan. Okay, kita mungkin boleh telefon. Siapa? Uda. Kita call dia kejap. Kita nak tanya dia. Mungkin dia ada pengalaman yang dia boleh kongsikan kepada kita kan. Aku rasa macam kalau kat tempat dia tadi, kalau kau kat tempat dia, kau buat apa? Aku pindah. Kau pindah kan? Aku pun akan pindah. Yes. Tapi dia tak pindah. Halo. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayah Isya kan di sana? Udah. Ya udah tu. Ya. Terima kasih Uda kerana join Kepo Podcast. Komen-komen aktif di sana. Kita nak tanya, mungkin ada pengalaman yang nak share kepada viewer kita. Pengalaman Pengalaman tu seram. banyak agak lah. Banyak lah. Dia banyak. Dia lagi banyak tau pengalaman. Tapi kita ambil salah satu pengalaman sendiri yang orang kata Yang memang paling Okey lah. orang kata. paling uncle lah. Okey, pengalaman yang ni lah. Waktu kan 3 tahun dah kena tukar kerja ke KL ni. Jadi Okey. pada yang masa tu tak tahu pun kena duduk dalam kabin tau. Jadi kita orang pun macam habis kerja malam, and then untuk standby duduk dalam kabin. Jadi bila duduk dalam kabin tu semua ada lah, peralatan semua ada, komputer, printer. Jadi tak ada masalah lah kan. Jadi malam pertama untuk tidur di kabin waktu tu, jadi bila dah pukul 12, pukul 1 tu, jadi dia sunyi di kabin ni. Jadi tiba-tiba kita tengah baru nak lelap, dengar macam orang main keyboard. Orang main keyboard. Boy keyboard. Main keyboard. Dia macam bunyi macam ni. Dia macam bunyi keyboard yang orang tengah typing. Macam macam pelik jugalah. Benda apa tu. Tapi biarkannya lah. Macam hari pertama. Hari kedua still sama. Bunyi juga. Main keyboard. Main keyboard jenis deras. Dia jenis macam kita tengah tengok Facebook dalam gelap, tiba-tiba macam typing laju lah. Komputer on time tu. Komputer off. Alamak. Komputer off lah tu. Komputer off. Okey, tak apalah. Hari yang ketiga nak kan kita balik lewat dalam pukul 3 pagi. Badan dah penat, mandi, lepas tu nak tidur lah. Sambil on Facebook tu, dah tutup, baru nak tidur, dia ketek. Jadi waktu tu rasa badan dah penat. Lepas tu marah. Lepas tu kita pun buka lampu, panggil, mana kau? Kalau kau ada, kau muncul kan. Serius lah kau cabar? Yes. Sebab dah terlampau, tiap-tiap malam dah terlampau selalu kena kacau kan. Dah penat sangat. Jadi buka lampu, lepas tu panggil. Lepas tu tengok tak ada pun. Tak apalah, tutup lampu. Dia ketuk pintu sekali. Serius lah, ketuk Serius. Ketuk pintu dan dengar orang berlari turun ke bawah. Sebab kontena ni 2 tingkat tau. Jadi dia ada tangga. Jadi bila dia berlari, tangga besi, bila orang berlari memang dengar. Jadi kita pun buka pintu, tengok ke bawah. Tak ada. Tak ada orang.
Memang tak ada. Tak apalah. Jadi bila dah macam tu, rasa macam meremang. Berbalik pun ada. Tadi berani, lepas tu beremang. Lepas tu masuk tidur balik. Kali ni dia printer on sendiri sambil keluar kertas. Awak punya cerita ni macam dalam movie tak? Tapi memang Padahal ini real life. Okey. Sebab kabin ni duduk orang. Jadi bila salah seorang tak ada, salah seorang akan dengar juga benda yang sama. Okey. Alright. Jadi sejak tu macam printer bila waktu malam, keyboard pun kalau waktu malam terbalikkan semua, tapi stay dengar. Bila dah lama-lama kelamaan, dia dah jadi macam biasa. Dia macam kau dah kacau-kacau je lah. Macam tu. Dia dah jadi macam dah tak ambil pot. Sebab dia memang ada. Sebab ada sekali tu memang perasan lah. Tengah duduk kat luar, menghadap ke tangga ke bawah. Tiba-tiba nampak satu bayang-bayang baju putih, rambut panjang lalu. Itu first dan last lah. Nampak dia lalu di situ. Memang jelas. Memang bukan tengah buat apa. Kita tengah hisap rokok, lepas tu kita pandang ke bawah, dia lalu macam asap bayang-bayang tapi nampak putih dengan rambut panjang lalu antara kabin ke kabin. Lepas tu masuk dalam Alih bata Alih bata. Sekarang masih lagi di kabin? Sekarang masih di kabin, tapi dia macam dah biasa sangat. Dia jadi macam dah ambil pot sangat pasal dia. Dengar, tapi stay macam tu lah. Awak tak ada. Kita anggap macam bekerja. Aku nak kerja. Kau kalau nak di sini jangan kacau lah macam tu. Tak ada pernah nak report dekat HR ke ataupun pernah report kat HR, tapi orang yang untuk membuang tu pun dia sudah pindah ke Penang. Jadi stay sama je lah. Kes awak ni lebih kurang macam Afiq Ismail tadi. Mungkin dia boleh kongsikan sikit nombor-nombor telefon yang orang-orang yang boleh menolong dalam hal-hal sebegini kan. Sebab yelah tak sedap juga sebab kau nak tidur ada benda nak kacau kan. So sampai sekarang memang ada lagi? Memang ada lagi. Masih ada. Boleh cakap lagi masih ada lagi. Yes, masih ada. Paling latest apa dia buat? Paling latest kalau turun tangga naik itu biasa dah. Tapi yang paling rare yang dekat Taiting lah. Itu kejadian tu memang waktu malam pukul 2 pagi. 2 pagi, okey. 2 pagi. Waktu tu family tengah tengok TV, di mana mak saya, adik saya dengan anak ni pun ada. Macam biasalah tengok TV pukul 2 sambil tutup lampu. Jadi sliding door di luar dia pasang lampu tau. Jadi bila kita daripada dalam boleh nampak daripada luar. Jadi tengah-tengah tengok TV tu dengar orang ketuk pintu. Ketuk sliding door tu. First macam slow. Okey lah. Macam ingat adik si lelaki tu balik. Macam mak pun kata nak masuk je lah. Kenapa nak main-main kan? Okey lah tak apa. Kali kedua ketuk lagi kuat. Dia ketuk kuat. Yang jenis di mana macam cermin bila kita ketuk kuat macam nak roboh kan. Macam ribut lah. Lepas tu bila mak pun kata kau ni main-main pula cakap ada kan. Main-main pula nak masuk je lah. Kali ketiga memang nak roboh dah sliding door tu. Kali-kali pocong kat depan. Alam. Memang nampak real. Pocong di mana dia punya bunjut semua ikat. Memang depan pintu muka je dia tak nampak. Dia sama-sama hitam. Memang dia punya kain tu dengan tanah-tanah memang nampak real.
Memang menjerit waktu tu malam tu. Gila. Menjerit. Kira satu taman semua macam tahu benda tu. Tak, kau nampak sekali lah. Nampak depan Selindo. Wow. Apa pasal semua cerita Selindo ni? Aku dah tengok belakang ni. Memang kalau tengok macam kisah-kisah yang aku pernah baca, kalau macam ketuk pintu 3 kali, kebanyakan dia benda tu 3 kali. Oh ya. Kalau 3 kali tak kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kalau buka dia tu. Lepas kau nampak Selepas tu menjerit. Selepas nampak menjerit, hilang, semua demam. Jap, benda tu hilang. Benda tu hilang, semua demam. Nah, dia jadikan cerita. Pagi tu macam dia jiran tanya lah, ada depan rumah saya tu, jiran tu dia selalu isap rokok di waktu malam dekat beranda. Jadi nak dia cerita, dia pun cerita yang sama. Dia kata waktu malam tu saya nak isap rokok. Memang kalau dia isap rokok kecil tu, dia memang duduk dekat beranda. Yelah. Jadi bila duduk kat beranda tu, dia duduk seorang-seorang, feel kan. Bila dia baru nak cucuk rokok, dia nampak pocong tu melompat-lompat masuk ke rumah. Masuk rumah pakcik tu? Masuk rumah Uda lah. Depan Selindo tu. Dia nampak. Tapi dia pun tak berani. Dia undur diri, dia masuk rumah. Tak jadi isap rokok. Wow. Start pada tu, macam taman tu macam ada kes di mana makcik surau balik daripada mengaji. Ada satu rumah tu dia ambil tender untuk cuci sejadah dengan tekung masjid. Jadi makcik-makcik ngaji ni pun baliklah ramai-ramai. Balik. Bila sampai dekat rumah tu, pocong tu melompat duduk atas pokok. Jadi semua berlari. Lepas tu apa? Lepas tu apa yang orang taman tu buat? Halau ke? Dia tangkap ke? cuma bila kita cek balik, nampak macam dia macam tak ada tiba-tiba. Dia punya lama, lepas tu masih ada balik. Tak pasti antara orang bela ke ataupun orang tak pasti. Tapi tak pasti. memang real. Orang buang ke, orang bela ke? Yes. Tapi memang itu yang memang real lah. Memang real depan. Yang macam orang kata dah cerita Indonesia tu, yang dia pocong datang, tu sebiji. Tapi ni memang real. Memang real. Weh, seram weh. Tak, memang seram weh cerita kau. Aku macam ush, kalau aku kat tempat kau pengsan tu. Tapi dekat KL ni, walaupun orang kata kota raya kan, tapi kebanyakan tempat kerja Uda memang banyak benda-benda yang tu. Kalau nak risau, itu yang dekat dengan ikan singgang. Kalau pernah lepak dekat KL, ikan singgang ada satu bangunan belakang kuil tu Kuil mall tu ikan kuil mall. Belakang tu ada satu bangunan tinggi kan. Okey, ada bangunan TMB. Yes. Okay. Dekat situ memang ada lah. Memang banyak lah cerita dekat situ. Dia jenis kalau yang dalam tu dia jenis, dia suka terus nak bagi nampak. Dia tak suka sorok-sorok. Dia tak ada bagi bunyi apa. Dah tak ada bagi hint. Dia tiba-tiba kau tengah bekerja, kira-kira apa hal lebih so ada dia. Alamak. Dia nombor 3 pula. Rupa orang tu rupa orang bukan rupa orang lah time tu kan. Tapi waktu tu dia serupa macam orang lah. Cuma bila kalau nampak dia berjalan dia nampak lain lah. Dia nampak macam wanita yang berusia dah lama tau. Sebab kes itu tak silapnya ada pernah mati waktu buat bangunan tu, kalau tak silap lah. Ada orang yang mati kat situ lah. Dia macam roh dia tergantung ke, macam tu lah pemikiran orang ni.
Cuma saya tertarik dengan cerita awak yang kat Taiping tu, yang betul-betul satu taman dia ganggu. Yes. Sampai sekarang ke dia ganggu lagi? Ataupun Sampai sekarang dia ada. So kalau ada ketuk-ketuk memang tak buka. Kena selesaikan cepat-cepat. Kalau macam saya baca kebanyakan waktu tu buat research juga tentang hantu macam orang cakap macam mana nak settlekan benda ni lepas tu tengok memang kalau macam dia ketuk 3 kali tu make sure lah, kalau bukan orang tak payahlah buka. Kadang-kadang dia dia buka cap. Apa kata pasal CCTV? Mungkin boleh share dengan orang ramai. Maybe kadang-kadang CCTV kita macam orang kata lah, kadang-kadang pandangan sisi hantu kita tak boleh nak nampak macam tu. Wow. Memang seram cerita awak, memang seram. Terima kasih banyak sudah kongsikan cerita yang memang kita orang tak pernah dengar. Benda ni benda yang baru lah. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu dia cerita dia lagi terus nampak dah kena ganggu. Kita baca lagi komen. Aku baru benda jatuh pun dah pingsan. Ini betul-betul nampak. Kalau nampak depan dia memang hilang tu. Aduh. Okay, Azwati Abdullah, hai. Seram amat main keyboard. Itulah, ni gentle dari hantu. Itulah, siap print. Dahsyat siul. Saya belah tu. Siapa lagi? Hai, gila lah Pucung. Itulah, memang gila. Memang ini gila. Hijaz, mungkin nak ada siapa yang nak story, boleh call kami di talian 0192847573. Kalau ada kisah-kisah nak cerita, boleh cerita. Co-host kat belakang ada terbang. Dia dah nampak aku nak usau macam gini tau. Okay. Kau ada lagi cerita daripada kau? Aku ada 3 cerita tadi. Satu cerita cerita yang pasal rumah pula. Mungkin ada yang rumah kosong. Tapi aku rasa kalau cerita aku ni pun dah tak sepower dia orang lah. Sebab cerita aku ni tak adalah sampai nampak depan mata apa semua weh. Dua orang punya lagi dahsyat. Aku ingat aku punya cerita tu dah cukup power tau. Yang aku nampak tu dan aku nampak depan mata dah cukup power. Biasalah. Ini semua pengalaman orang. Mungkin kau boleh ceritakan sikit yang pengalaman kau yang satu lagi tu. Okey lah, aku cerita lah yang satu lagi tu. Aku yang sepupu-sepupu aku yang dekat-dekat dengan aku, yang umur dekat sebaya kan. Ada 4 orang. 4 orang. Jadi kita orang kan memang selalu malam keluar. Kadang-kadang kita cari snooker. Time tu aku dah besar sikit. Masa tu dah tingkatan 2, tingkatan 1 macam tu lah. Dah tingkatan 3 lah. Jadi aku yang paling muda. Okay. Dalam 4 orang sepupu aku tu, aku yang paling muda. Okay. Jadi kita orang masa tu nak pergi 7-Eleven. 7-Eleven, okay. Dari rumah nenek aku nak pergi 7-Eleven. Macam biasalah, lalu pokok getah. Lepas tu lalu lorong rumah kosong. Okay. Lepas lalu lorong rumah kosong, nak ke 7-Eleven tu dalam 200-300 meter lah ke depan. Jadi masa perjalanan nak ke 7-Eleven tu, pas lalu pokok getah, lalu ladang getah, lalu dah dekat lorong rumah kosong. Rumah kosong lah, okay. Bila dah lalu dekat rumah kosong, sepupu aku seorang, dia cakap dia nak kencing. Okay. Dia kata dia nak kencing. Aku nak pergi kencing kejap lah. Bukan berdua lah tu? Tak, masa berempat. Okay, berempat. Dia sepupu aku cakap, aku nak kencing lah. Jadi okey lah, kita accept je lah. Sebab nak kencing kan kampung kan. Dia kencing kat tepi-tepi tu lah. Dia kencing kat tepi-tepi tu lah maksudnya. Budak. Aku nampak dia pergi ke depan. Lepas tu ke kiri, ke kanan. Rumah kosong kat depan tu pun kat belah kanan juga. Jadi dia dah ke sana. Aku pun pakat dengan sepupu aku lagi 3 orang. Nak nyakat lah.
Aku sepakat dengan sepupu aku lagi 3 orang. Aku cakap, jom kita masuk rumah kosong ni. Bila sepupu aku yang ni dah habis kencing, dia akan lalu sini, kita kejutkan lah dia. Okay. Masing-masing semua tak takut. Tiga-tiga tu tak takut. Aku kalau ada geng aku tak takut. Kalau aku seorang aku takut. Okay. Jadi aku pun masuk rumah kosong. Rumah kosong tu bertingkat. Aku masuk dari bawah. Sepupu aku seorang naik atas, seorang lagi kat belah dapur. Rumah tu 2 tingkat? Rumah kosong tu 2 tingkat. Okay. Rumah kosong tu memang dah tua lah. Maksudnya dah lama sangat lah. Dah terbiar kan jalan. Jadi yang sepupu aku seorang tu dah jumpa dengan sepupu aku yang kencing dalam rumah tu? Kat dalam rumah tu. Korang split ke apa? Jadi, tidur split tempat? Masuk 3 orang. Okay, mula-mula 4. Okay, lepas tu sepupu aku seorang yang nak kencing tu pergi ke depan, belah kanan, kat area rumah kosong. Jadi kita orang bertiga orang masuk satu rumah tu, memang 3-3 masuk. Sampai dalam rumah baru kita split, baru kita pecah 3 orang. Seorang kat depan, seorang kat dapur, seorang kat atas. Yes. Okay. Yang jumpa sepupu aku tu yang dekat atas. Okay. Jadi aku tak fikir apa-apa sebab memang dia ke kanan masa tu. Jadi sepupu aku yang atas pun panggil, tak boleh nak terkejutkan dia lah, dia ada kat atas ni. Alamak, aku pun naik. Sepupu aku yang kat dapur tu pun naik. Nampak lah. Jadi dah nampak lah, masing-masing semua dah nampak. Nampak lah sepupu aku yang kencing tu. Jadi jom kita turun. Turun nak pergi 7-Eleven ni. Aku yang depan sekali. Sepupu aku ada seorang tu tengah-tengah. Yang kencing ni duduk belakang saya, nombor 4. Okay. So masa kita ke atas tu, kita dah cakap nak keluar tu, aku pun heran sepupu aku yang kencing ni tak bercakap. Pasal dia tu banyak cakap, tapi dia tak bercakap. Lepas jadi, tapi diikut. Diikut. Jadi kita orang pun turun tangga, turun sampai ke pintu luar. Kau nak tahu tak dekat pintu luar tu apa yang jadi? Apa jadi? Sepupu aku yang kencing tu tiba-tiba cakap, korang ni sial lah tak tunggu aku. Aku kencing kejap je pun. Maksudnya dia kencing kat tempat lain? Dia kencing kat tempat lain, dalam rumah tu bukan dia. Siapa? Sepupu aku yang nombor 3 ni terus tengok belakang tau. Tak ada orang, man. Seram. Aku meremang saya sekarang. Serius. Seram. Banyak-banyak cerita. Kita baca Azwati Abdullah, co-host, hati-hati ada orang nampak sesuatu tu kat belakang, jaga-jaga. Alah. Siapa kat belakang host? Serius ada. Alah. Aku pun tak nampak, aku tak perasan. Mungkin dua orang yang perasan, aku tak perasan. Aduh. Jadi kita dah di hujung. Dekat 19 tinggi tau. Dekat 19. Okey, tak apa. Tak apa. Kita sebenarnya ini semua orang kata sekadar untuk kita punya hiburan. Jangan percaya bulat-bulat kan. Kalau memang walaupun benda tu daripada pengalaman yang sebenar, tapi kita jangan percaya sampai ke arah syirik lah. Alright. Yalah, benda tu memang wujud. Betul. Kita orang kata sini sekadar nak berkongsi cerita pengalaman masing-masing. Yes, aku memang suka cerita Uda dengan cerita Afiq tadi. Memang that's why aku cakap, bila masuk cerita dia orang, cerita aku terus tenggelam. Aku cakap, tapi kau punya seram siut. Tapi kau punya seram juga. Tapi yang tadi Uda punya tu lagi seram lah. Sebab memang terus. Aku nak tanya satu benda. Kita orang ada cerita kita orang. Kau takkan tak ada cerita kau langsung? Aku tak ada. Kalau kita sebab dah hujung-hujung kan ni. Kalau aku cerita lagi melerit sampai pukul 12 tak habis. Alamak. Lagipun cerita aku ni, dia okey lah, aku cerita sikit lah. Cerita aku ni masa time kat sekolah. Time kat sekolah ni kita orang ada buat satu persembahan. Buat satu persembahan teater. Aku di dalam kelab teater tu, aku kena ditugaskan sebagai untuk jaga PA system lah.
Tapi masa diorang training rehearsal, ni cerita ni sekolah ni dekat bersebelahan dengan Istana Lama. Dekat Johor Bahru ada satu sekolah ni, dia betul-betul bersebelahan dengan Istana Lama. Nak jadikan cerita, diorang training. Diorang training waktu malam. Diorang training waktu malam sebab esoknya diorang nak perform semua kan. Baik. So aku tak datang. Masa rehearsal aku tak datang. So diorang training. Esok kan harinya sekolah macam biasalah. Time kat sekolah, tiba-tiba yang kawan aku yang join sekali satu kelab ni, dia tiba-tiba dia Man, aku rasa sakit dada lah. Kau kenapa ni? Sakit apa ni? Aku dah tak sedar hati. Dan kemudian Dia tiba-tiba terus macam jatuh dan tunduk. Dia tunduk dekat meja. Dia macam tak larat lah. Okay, kau rehat. Tiba dia tunduk. Tiba-tiba dia meronta. Bukan suara dia. Suara dia seakan-akan double. Dia macam mengamuk. Dia ni seorang lelaki yang lembut tau. Alah, teater kan, so dia macam lembut sikit kan. Tapi tiba-tiba bila benda tu masuk badan dia, dia jadi ganas tau. Kau bayangkan dalam kelas aku, time tu aku tangkap grip dia lah, jangan bagi dia mengamuk kan. Aku tak tahu kenapa dia mengamuk tiba-tiba. Daripada sakit dada tadi tu, dia mengamuk. 5 ke 7 orang pegang dia. Dia meronta terus meronta, terus 7 lagi 8 orang tu campak. Aku kuat lah maksudnya. Kuat lah maksudnya. Aku terus macam ush, ni dah lain. Lepas tu kawan aku seorang-seorang ni acah-acah pandai. Dia acah-acah pandai. Okay, tak tahu, mungkin dia pandai lah, aku tak tahu lah time tu. Oh, pegang kaki dia. Dia suruh baca. Aku pun baca apa time tu, dia suruh baca lah. Baca apa aku lupa lah. Aku ni dah lah kurang sikit kan. Aku pun duk lah pegang kan. Pegang ibu jari kaki dia. Baca pun orang dah pegang kan. Aku baca apa, time tu suara dia, tiba-tiba dia suara, Jangan. Kau rasa aku dah macam dia kata, kau jangan. Aku dah, dia suara dia memang lain daripada perwatakan dia yang tu kan. Aku time tu yang lembut. Aku member-member aku yang satu kelas tu dah panggil cikgu. Cikgu dah datang. Cikgu datang pun cikgu tengok daripada jauh. Lepas tu cikgu kata, okay, tak apa, cikgu pergi panggil orang yang pandai lah kan, ustaz ke apa. Nak jadikan cerita, dia yang kawan aku ni pergi sembuh dengan, tak tahulah dia belajar daripada mana, dia sembuh dengan air cuka apa kan, dekat mulut orang tu. Kononnya macam nak bagi benda tu keluar lah. Benda tu mengamuk. Benda tu mengamuk. Lepas tu nak jadikan lagi cerita, dia macam tersedar kejap tau. Dia jadi dia lah. Jadi dia. Oh tak, selepas yang ada orang ustaz sampai lah, bila dia dah pulih kan, dia rasa macam lemah lah. Lepas tu dia cakap, kau pergi tengok dekat blok C ke apa kan, kira kelas lain lah. Kau pergi tengok kelas lain tu, nama member aku yang satu kelab teater tu, kau pergi tengok dia sekarang. Pergi tengok sekarang. Rupanya aku tak tahu macam mana dia boleh ada connection, dia boleh tahu orang yang member dia sebut tu kena juga. Kena rasuk. Alamak, rupanya dia lari ke sana. Aku tak tahu macam mana dia boleh tahu yang belah sana pula kena. Maknanya yang siapa yang datang pergi latihan teater tu semua pada waktu malam tu, hampir 3-4 orang yang kena. Aku memang time tu aku seram gila lah cakap kan. Walaupun benda tu tak nampak, tapi benda kena rasuk kan. Aku tak erti sangat pasal benda ni. Sebab benda tu dia kata dia tak suka budak-budak ni main dekat tempat dia pada waktu malam. Which is
Tak ada Yalah, pun. betul. Dekat Dewan sekolah kita orang. Tapi Dewan tu betul-betul sebelah dengan Istana Lama. Aku tak tahu lah. Tapi tu memang Yelah, pengalaman mungkin aku yang aku rasa memang seram lah. Tapi tak adalah seseram diorang. Tapi bagi aku macam orang kena sampuk pun seram. Tapi aku tak faham macam mana diorang boleh tahu dia sama dia boleh ada connection untuk kena. Yang belah sana tu pun boleh tahu yang kawan dia yang akan kena. Woi, itu memang Yelah, aku sebab rasa dia memang tahulah. itu yang aku buat rasa woi seram woi. Kita baca komen sikit. Ijaz Yahya, kaki bawah ada rasa kena pegang tak? Co-host. Kaki bawah aku sekarang kat atas kursi. Aisyah, biasa tak Tak sejak lantai. anak tegur bila kau balik? Biasa. Awak kawan ibu hodoh muka dia. Oh, ni apa ni? Oh, dia ada cerita lagi Si Aisyah ni dia ada cerita lagi. Kita baca sikit. Ada satu hari tu, waktu bini saya kerja kena uruskan jenazah orang mati lemas. Jadi bila habis shift kerja, dia balik macam biasa, naik motor. Wah, ni macam tergantung ni. Dia tengah type lagi ni kot. Tapi cerita dia memang seram. Itu kisah aku lah. Tak, masalahnya kaki aku ni tiba-tiba pula rasa macam gatal-gatal. Saya rasa kacau. Aku rasa kita dah lebih dah ni. Biasa kita 1 jam je bersiaran langsung. Kita dah overrun dah 1 jam setengah. Ya, kita dah overrun lah guys. Mungkin kita akan sambungkan lagi episod-episod akan datang. Kita nak ceritakan. Jadi terima kasih banyak kerana sudi join. Baik. Kisah-kisah seram ni, kita berkongsi pengalaman. Kita jumpa lagi Saya nak buat penutup ni. Alright. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia guys. Kita dah di hujung rancangan. Nampaknya semua orang bekerjasama dengan baik, memberi pengalaman masing-masing. Diharapkan korang terhibur untuk hari ni. Dan kita akan jumpa pada episod akan datang. Episod akan datang mengenai motor pula. Kita punya Kepo Podcast ni dia campur-campur sikit. Kejap cerita seram, kejap hobi, kejap isu semasa, politik. Janji kita borak. Alright. Jadi saya Mana Extra, terima kasih banyak. Semoga anda terhibur dengan apa yang kami hidangkan pada hari ini. Saya Mana Extra, jumpa lagi pada masa akan datang, episod akan datang di Kepo Podcast. Selamat malam. Bye-bye. Lain macam.